Okey, saya kira anda semua pasti setuju kalau saya bagi tahu Datuk Seri sangat suka datang ke Sabah kan? Tadi saya nampak ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kata bahawa dalam beberapa tempoh ini acap kali Yang Amat Berhormat Datuk Seri kembali ke Sabah, dan saya kira ini membuktikan bahawa Sabah cukup istimewa di mata Datuk Seri. Jadi kalau boleh dikongsikan mungkin kenapa Sabah begitu istimewa di mata Datuk Seri, dan pada masa 10 tahun akan datang, bagaimana Datuk Seri melihat Sabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Ketua Menteri Haji Ji dan semua pimpinan yang lain. Terima kasih terutama anak-anak di UMS ini. Saya terharu dengan sambutan yang luar biasa. Sabah ini sebahagian dari Malaysia. Dan rencana kita dalam kerajaan perpaduan, kalau kita nak jadikan negara madani, kita mahu setiap rakyat dari setiap wilayah, dari setiap suku kaum merasa bahawa mereka ini sebahagian dari Malaysia. Tidak terasa terpinggir, tidak terasa terasing, tetapi sebahagian. Untuk menjadikannya sebahagian, pimpinan harus menyantuni mereka dan memberikan keadilan supaya pembangunan itu lebih adil dan pembelaan itu lebih dirasakan oleh semua. Itu sebab saya turun ke Sabah berulang kali. Baik. Tapi ada yang lain itu rahsia. Kan sebab ialah orang kata Semandak Sabah semua lawa-lawa pandai masak nasi. Rupanya lain pula sebab dia. Okey, baik. Bagaimana agaknya Datuk Seri melihat Sabah, vision Datuk Seri terhadap Sabah pada 10 tahun akan datang? Melihat kepada kemajuan dan kesungguhan pimpinan, ya, Surah Haji Ji di sini, Premier Abang Johari di Sarawak, saya lihat pendekatan mereka itu agak berbeza. Dia melihat suatu keperluan menganjak daripada paradigma lalu supaya beberapa isu, pertama soal tata kelola. Tata kelola ini isu governance. Ya. Hasilnya baik. Tetapi kalau tata kelola yang baik, kita tidak membazir, tidak menyalahgunakan, tidak menggunakan kekayaan itu memperkayakan beberapa kerat keluarga dan kroni, saya percaya Sabah boleh diselamatkan, rakyat boleh diangkat martabat mereka. Dan ini bagi saya selari dengan negara madani yang saya sudah cuba terapkan. Kita tidak boleh terlalu arrogant atau angkuh mengatakan semua yang melalui itu tidak benar. Tetapi generasi muda itu harus punya idealism. Apa idealismnya? Ia harus ada cetusan dari hati nurani yang ikhlas membawa perubahan yang kita sebut islah mastata'tu, perubahan sedaya upaya kita dari keadaan yang selesa, this culture of contentment, culture of complacency, kepada suatu keinginan untuk strive for excellence, mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan, dalam disiplin masing-masing dan dalam tata kelola. Dan pemerintah di peringkat persekutuan juga harus sedar ada perkara-perkara yang dilihat beberapa wilayah termasuk Sabah dan beberapa kawasan Sarawak, beberapa kawasan pedalaman di Pahang atau Kelantan yang agak tersisih dari arus perdana. Maka tanggungjawab bersama adalah mengangkat. Umpamanya di Sabah, saya bincang panjang dengan saudara Ketua Menteri Haji Ji. Ya, apa dia? Masalahnya masalah air. Termasuk di UMS ini. Ya. Masalahnya beberapa bekalan elektrik. Masalahnya jalan lobang-lobang macam naik bot. Dia kata, kadang-kadang saya belum pasti ini naik kereta atau naik bot. Baik. Nah, kalau kita akui begitu, dalam perundingan saya dengan kerajaan negeri Sabah, maka
Ada hal-hal di mana kerajaan negeri bersama persekutuan coba untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Ya. Ada rencana-rencana yang dibuat oleh kerajaan negeri, tapi oleh kerana projek itu terlalu besar dan masalahnya juga skala yang agak besar, maka esok pagi, sebagai contoh, saya telah mengundang Ketua Menteri dan pimpinan Sabah, Menteri Besar dan pimpinan Kelantan untuk berunding menyelesaikan masalah air di Sabah dan di Kelantan. Ya. Untuk jalan lubang-lubang, perbelanjaan cukup tinggi. Dan kita tambah selain daripada Pen Borneo. Pen Borneo ni kita dah dengar entah 12 atau 13 tahun. Tiap-tiap tahun dalam belanjawan, Pen Borneo, Pen Borneo. Pen pun tidak ada, Borneo pun tak nampak. Jadi, saya tugaskan TPM yang berasal dari Sarawak, Datuk Seri Fadilah, bekerjasama dengan kerajaan negeri dan ambil sikap dan tindakan segera fast track. I want this to be resolved to start this year and finish the project. It's a new style of governance. Yeah? No nonsense, no cheating, no sakau menyakau. Serve, khidmat untuk rakyat. Jadi ini beberapa hal yang menyebabkan saya tak boleh pandang saya tak boleh concentrate. Gurau je. Jangan. Itu saya dah lupa. Ini yang menyebabkan saya katakan mesti ada anjakan. Dalam tiap detik sejarah mana-mana negara atau tamadun, harus ada sikap pimpinan bersama rakyat, terutama elemen sedar, the educated, the conscious majority. Maknanya ini anak-anak UMS ni dan tentunya tenaga pengajar, untuk tahu bahawa inilah masa kita anjak untuk selamatkan negara kita dan angkat semula Sabah dan Malaysia ini sebagai negara maju yang cemerlang di rantau kita. Ya, saya kira Datuk Bila Seri dengar ucapan saya, kopi boleh tak tuang? Tak apalah, saya tuang sendiri. Tak, saya kira Datuk Seri adalah Perdana Menteri yang pertama berani mengakui kebobrokan sistem ini. Berikan tepukan kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Seri ya. Selama ni Yang Berhormat Datuk Seri, kalau ada lawatan-lawatan menteri pergi kawasan-kawasan yang kurang elok jalannya, adalah ditampal separuh-separuh kan, syukur nampak sikit-sikit. Tapi kali ini Yang Berhormat Perdana Menteri nampak sendiri, dan inilah sebenarnya orang kata satu pemerintahan cara baru yang rakyat inginkan selama ini. Betul tidak? Alright. Satu lagi soalan, Datuk Seri. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan, kalau sebelum ini saya kira dalam konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah berkonsepkan dan berteraskan kepada keterbukaan, kepada toleransi, apresiasi, hormat menghormati dan sebagainya. Tetapi dalam generasi kita pada masa ini, yang mana sering dikatakan masih ada lagi generasi yang dangkal ilmu, yang mana apabila berlakunya mungkin ketidaksepadanan daripada segi pendapat dengan autoriti, mereka tidak berani untuk bersuara. Mereka takut untuk bersuara, mengangguk-angguk sahaja, dan akhirnya terjadilah satu sistem yang orang kata satu sistem bobrok. Dan bila berbaru ini Yang Muhammad Sri mengatakan bahawa perlunya untuk kita membangunkan generasi muda belia ini dengan cara kebangkitan ilmu yang harus disemai dengan budaya membaca. Bila Datuk Seri kata membaca, ramai generasi Z terutamanya yang tertawa. Kenapa perlu membaca? Sedangkan sekarang ini teknologi sudah terlalu canggih. Ada internet, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Tetapi kenapa budaya membaca itu juga yang ditekankan? Datuk Seri. Kita jangan ketawa. harus terima kenyataan, ya, kekuatan saya sebut tadi dan kelemahan. Tetapi ada bedanya. Kita mau angkat. Kita tidak mau hanya meneruskan. Ini bukan satu kesinambungan semata. Ini usaha untuk mengangkat
martabat, harakat, derajat negara. Negara ni siapa? Manusia di dalamnya. Kalau universiti kita umpamanya mengekang, mengongkong pemikiran dan kebebasan anak-anak, mana kita membentuk generasi yang rasa cemas dan takut untuk menyoal. Ya. Sebab itu saya memberikan arahan, ya, Malam Menteri Pendidikan belum ada, untuk memberi kelonggaran. Ya. Media harus lebih bebas. Mahasiswa harus beri ruang untuk mengungkap pandangan, menegur, mengkritik. Ya. Tetapi tentunya ada aturannya. Ya. Tidak boleh menyerang, tidak boleh memfitnah. Tapi boleh mengkritik dan mengkritik yang keras. Supaya kita latih apa yang dikatakan creative and critical thinking. Apa maksud pendidikan itu? Pendidikan itu ialah menimba ilmu supaya kita boleh berhak menyoal. Ya. Kalau tidak, ambillah bidang apapun. Ya. Sebab itu di mana-mana saya beritahu, kita bukan nak latih orang, anak muda menjadi macai atau walaun. Kita nak latih anak-anak muda supaya mampu berfikir. Ya. Kalau saya pernah di beberapa sesi temuan saya sebut tentang buku Harry Miller, Excellence Without a Soul. Ini dekan Harvard. Universiti Harvard itu universiti yang terkemuka, melahirkan sarjana terkemuka. Tetapi ada mantan dekannya yang menulis menyatakan, ya, kita ada excellence, kecemerlangan. Tetapi kita tidak punya generasi yang punya hati nurani, keprihatinan. Apa contohnya? Universiti gagah, melahirkan manusia intelektual yang terkemuka dan dihormati di dunia. Tetapi tidak sama sekali prihatin tentang apa yang berlaku di luar. Di luar itu ada diskriminasi kaum yang parah. Orang kulit hitam dihina, ditindas. Di luar kampus itu ada kelompok-kelompok yang paling miskin. Ghettos yang tidak dipedulikan dan anak-anak dilatih ini. Ada kecerdikan, ada kepintaran, ada kemahiran, tapi tidak ada hati nurani. So there is excellence but without a soul. There is therefore a deficit in the education, in the whole entire philosophy of education. Why? Tidak ada critical thinking. Ya. Manusia itu dilatih. Kalau ada karya lama, kalau sudah Google nanti ada nama pengarangnya, namanya Paulo Freire. Dia menulis tentang apa tujuan universiti? Melatih anak-anak dari pintar, ada disiplin dia. Tetapi untuk berfikir. Tetapi kalau tidak, dia jadi seolah-olah katanya lembu yang kudus, a sacred cow. Yeah. You only explain, articulate what you are told. You cannot defer, you cannot criticize, you cannot disagree. Maka sebab itu saya katakan mesti ada ruang untuk dikatakan creativity. Ini yang saya rasa perlu ditekankan. Cuma, saya akan lapis. Di Malaysia ini, negeri berbagai kaum, bersuku kaum dan agama. Perbezaan itu kekuatan. Moto awal kita di zaman Tunku Abdul Rahman, bersekutu, bertambah mutu. Tetapi kita ini kalau perbezaan, menimbulkan kecelaruan dan permusuhan. Ya. Ada orang, kerana dia bukan dari kaum itu, dia menghina. Tadi saya di Lok Kawi, dengan tentera, saya bicara tentang perbezaan warna kulit, kaum, dan tina. Itu kerja siapa? Itu kerja Allah SWT. Maknanya menetapkan orang itu hitam atau putih, itu suku kaum mana. Tapi bagaimana kita, manusia yang dijadikan oleh Allah berbeda, memilih untuk menghina orang kerana warna kulitnya, menghina orang kerana budayanya atau kaumnya atau wilayahnya. Ini yang kita sebut umpamanya keperluan untuk dita'arafu, berbeda tetapi appreciate dan hormat. Sebab itu dalam Madani ini di antara lain termasuk amanah.
termasuk ihsan. Ini manusia. Manusia jenis apa? Cakap soal agama, mesti pecah belah orang. Cakap soal agama, mesti perbodoh orang lain. Cakap soal agama sedikit, masukkan orang dalam neraka. Siapa kerja kamu itu? Bukan urusan kamu. Agama itu untuk menunjukkan kasih sayang, mengajak mereka. Kita ada kelemahan. Tapi manusia ini, dia ada semangat yang disebut irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ini hadis utama di antara yang pertama kali disebarkan oleh para sahabat untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya menyebut, tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Irhamu man fil ard, tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Ya. Kamu Muslim, kamu Kristen, kamu Buddhis, manusia. Kasih sayang kamu mesti kamu tunjukkan. Bukan saja itu, haiwan. Karena di bumi itu termasuk haiwan. Termasuk pokok-pokok, bukit bukau. Jangan diroboh tak tentu arah, itu jadi banjir tak tentu arah. Jangan dimusnahkan bumi. Itu dikatakan irhamu man fil ard. Curahkan kasih sayang kepada bumi. Apa akan berlaku? Yarhamkum man fis sama. Nescaya yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kamu. Apa lagi yang kita mohon? Adakah kerana allowance? Kerana darjat? Kerana wang? Tidak. Disebut di sini tanggungjawab kamu kepada manusia dan haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan bumi yang kamu curahkan kasih sayang. Kamu percayalah setiap perkara paling kecil kamu lakukan dan sumbangkan kasih sayang itu, yang di langit akan mencurahkan rahmat kasih sayang ke atas kamu. What else do you opt for? So dalam education ini bagi saya, terutama dalam perbezaan kaum dan sebagainya, gunakan cara kritis tapi faham bahawa kita berdepan dengan kelompok yang desperate, yang akan gunakan masalah kaum seolah-olah hancur kaum lain kerana dominasi satu kaum, atau hancur agama lain kerana dominasi satu agama. Saya pergi membawanya saya sering ke masjid, majlis-majlis di masjid. Tapi saya pergi juga ke gereja di Kajang. Ini mereka undang saya bicara di Kajang. Tentu di gereja, dia tak ada bulan sabit belakang. Dia ada cross di belakang kan. Jadi itu kan diambil gambar Anwar dengan belakangnya cross. Tengok, ini manusia akan merusakkan Islam di negara kita. Bodoh. Ya. Sebab itu saya kata, mesti ada kritikal. Sudah tengok, kata tengok TikTok. Oh, tengok Anwar cross. Jahanam. Sebab itu saya kata, kena ada pemikiran yang kritis. Apakah benar, di mana, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa keperluan kita orang Islam ke gereja, ataupun orang Kristian ke masjid, apa keperluannya. Itu semua kita boleh bahaskan sekiranya kita punya fakta. Sebab itu saya katakan, mesti ada ilmu, mesti ada minat dan kecintaan kepada ilmu. Sayyidina Ali sebut, lazzatul ma'rifah is the love for scholarship. Bukan scholarship beasiswa, scholarly pursuit, minat untuk menimba ilmu. Kerana kalau ada itu, ada ikhlas amal ini, maka digabungkan keduanya, baru jadi manusia yang kita anggap berjaya dan berguna. Jadi saya punya harapan sangat tinggi di kalangan mahasiswa. Sebab itu kesibuk-sibuk saya bagaimanapun, Ketua Menteri Haji Ji tahu, ya, orang Mandalang pengusi dia, mana-mana universiti saya pergi, mana-mana negeri saya pergi, saya mesti cari jalan untuk masuk ke universiti dan kampus dan bicara dengan anak-anak kita. Kerana finally, apa dia? Kerana saya yakin anak mahasiswa lebih mudah faham dan dapat membaca apa yang tercerna dari hati nurani saya. Ya. Baik, dapat kita simpulkan sebenarnya konsep ketertinggian ilmu dan juga manusiawi itu sangat penting dalam konsep Malaysia Madani yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.